السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-39 dan 40 dari surah Yusuf. Bagi yang tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 579, jilid yang ke-4. Sekali lagi saya bacakan untuk tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali hanya beribadah kepada nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Allah tidak memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selainnya. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pendengar yang hati dan dikasihi sekalian, kita recap balik semula apa yang telah kita pelajari dalam surah Yusuf ini, iaitu kanun ataupun sunatullah dalam bab ibtila, iaitu ujian yang diberikan kepada manusia ada berbagai bentuk. Ini berasaskan kepada maksad surah Yusuf, iaitu kanun ibtila ini, undang-undang dalam menguji manusia ini mengikut keadaan masing-masing. Itu pada ayat kelima yang lalu, bila Allah SWT menceritakan atas lisan Nabi Yaqub berkata kepada puteranya itu, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ingatlah ketika ayahnya itu berkata, wahai anakku Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ini berkaitan dengan polisi ujian yang Allah kenakan kepada manusia sejagat. Masing-masing ada ujian yang mereka lalui dalam hidup. Dan kalau kita perhatikan dalam surah-surah Al-Quran, berkaitan antara surah ni contohnya dengan surah Hud yang sebelumnya ataupun surah Al-A'raf. Kita lihat, saya pernah tafsirkan surah Al-A'raf dalam siaran pembayung Al-Quran ni beberapa tahun lalu. Iaitu kalau kita perhatikan maudhu' al-ibtila, topik ibtila, ujian yang Allah kenakan kepada manusia dalam surah Al-A'raf, bila Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Jadi dalam surah Al-A'raf, khitab yang Allah tujukan kepada akal insani, cara manusia berfikir itu untuk mereka berfikir tentang kesudahan umat-umat yang terdahulu dan juga membuat perbandingan di antara keselamatan, najah dan juga al-halak, kejayaan yang bersifat keselamatan itu di sisi Allah di akhirat dengan kehancuran. Kalau dalam surah Hud pula kita lihat contohnya dalam ayat 120, apabila Allah SWT menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan ceritakanlah, semua itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad SAW, daripada kisah-kisah Rasul-Rasul untuk memperkuatkan dengannya hatimu, dan telah datang kepadamu kebenaran ini sebagai satu peringatan kepada orang yang beriman, kepada golongan yang beriman, sebagai satu mau'izah dan juga zikra lil mu'minin. Maka kat sini khitab ditujukan kepada hati manusia untuk ambil pengajaran terhadap kehancuran umat yang terdahulu dan sunatullah dalam kehidupan, bahawa Allah SWT mengajar kita untuk mencintai kebenaran dan juga keadilan. Sekarang dalam surah Yusuf kita dapat lihat bahawa khitab ini lebih kepada khitab lubbil insan dan juga cara berfikir. Lub ni berarti kalau nanti kita akan jumpa di ujung surah Yusuf bila Allah Taala menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi khitab ini mempunyai perbezaan. Ada khitab berkenaan dengan maudhu' ibtila dan surah Al-A'raf,
Al-A'raf, berbeza daripada maudhu' al-ibtila' dalam surah Hud sebelum surah Yusuf ini. Dan begitu juga khitab yang ditujukan Allah SWT untuk manusia berfikir dalam surah Yusuf yang sedang kita bincangkan sekarang ni, bahawa hendaklah kita faham bal yata'allam minha wa yastafid min tajaribiha fannas mukhtalifin kama sabaq. Jadi kama sabaqa bayanuhu, manusia ni punya perbezaan, jadi tentulah tak sesuai untuk kita memakai pakaian orang lain ke atas tu badan kita. Jadi Al-Quran ini membawa petunjuk hidayah untuk manusia melihat potensi-potensi dalam diri itu dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi ujian-ujian tersebut yang pastinya berbeza di antara seorang dengan yang lain. Jadi pilihan manusia jangan bergantung kepada akal semata-mata ataupun emosi semata-mata, tapi semua itu kena berjalan serentak secara package. Inilah yang dapat kita lihat berkaitan di antara surah Al-A'raf contohnya, surah Hud, dan surah yang sedang kita bincangkan Yusuf, iaitu apa yang dipanggil sebagai maudhu' ataupun kanun polisi ibtila' yang berlaku dalam kehidupan ini untuk menjadi renungan buat mereka. Jadi dalam ayat yang ke-39 dan 40 ni, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir sebagai contohnya untuk mereka memahami, untuk manusia faham bila Nabi Yusuf AS berjumpa. Dan sebelum itu saya ingatkan tuan-tuan tentang topik-topik yang terkandung dalam surah Yusuf ni yang telah kita sentuh sebelum ini. Tentu tuan-tuan masih ingat kita membincangkan dah berapa komponen penceritaan yang dibawa oleh Allah SWT melalui surah Yusuf ini. Ayat 1 hingga 3 bahagian mukadimah surah ni menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang dalam Al-Quran ni yang merupakan ahsanul qasas. Kemudian ayat 4 hingga 6 bawa kepada kita ru'ya Yusuf AS, mimpi yang menjadi mukadimah kepada penceritaan keseluruhan surah Al-Quran ini dan perjalanan bagaimana Allah telah menjadikan ia satu yang direalisasikan, yang berlaku di hadapan mata. Kemudian ayat 7 hingga 20 yang lalu kita telah bincang kaidu ikhwatu Yusuf AS li hubbi abihim lahu wa tafdilihi alaihim, apa konspirasi yang telah dilakukan oleh abang-abang ni terhadap Nabi Yusuf bila melihat kasih sayang ayah kepada kecenderungan tumpahnya kasih sayang ayah kepada Yusuf melebihi mereka sendiri. Kemudian ini ayat yang sedang kita bincangkan 21 hingga 35 dalam kuliah yang lalu, bagaimana istiqrar Yusuf AS di Mesir, bagaimana Nabi Yusuf telah berada dalam keadaan stable di Mesir walaupun sebagai hamba yang dianggap sebagai anak angkat kepada Aziz Mesir dengan Zulaikha itu. Kemudian masuk kepada ayat 36 hingga 42 merupakan komponen kelima penceritaan surah Yusuf ini. 1, 2, 3, 4 yang kelima, kita berada dalam bahagian yang kelima ni, iaitu daripada ayat 36 hingga 42 yang menceritakan Nabi Yusuf dalam penjara, bagaimana Nabi Yusuf telah memasuki penjara secara zulman, secara tekanan ataupun kezaliman ke atas baginda. Ibtada da'watuhu alaihi salam ila tauhid ila millati abaihi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub alaihi wassalam wa 'allamahu Allahu ta'wil fa awwalu ru'ya. Dan dalam kes ini fatayan dakhala ma'ahu sijin, ini Allah Taala telah pun membuktikan kebenaran mimpi yang lalu itu bila Allah menjadikannya masuk ke dalam penjara. Dalam penjara itulah bermulanya bagaimana baginda Yusuf AS telah mempraktikkan sifat ihsan kepada orang dalam penjara dan seterusnya mentakwil mimpi. Dan itulah kali pertama baginda Yusuf AS mentakwilkan mimpi, iaitu kepada 2 orang temannya dalam penjara. Nanti ada kisah yang ke-6, bahagian yang ke-6, ke-7 dan akhirnya yang ke-8 menuju ke penghujung surah Yusuf, iaitu daripada ayat 102 hingga 111. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf kepada 2 orang ini untuk berfikir dari sudut logik akal, bagaimana pentingnya dalam hidup ini kita mempunyai satu kiblat, satu beribadah kepada Allah Taala yang bersifat dengan keesaan itu. Jangan sampai menyembah berbagai-bagai Tuhan dan tidak tahu ke mana satu untuk kita tuju. Dan telah saya buat berkaitan dengan surah Az-Zumar ayat ke-29, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Allah buat perumpamaan, iaitu seorang lelaki, seorang pekerja yang dimiliki oleh beberapa orang majikan, yang dalam kepimpinan itu tentu ada persisihan. Berbeza daripada seorang pekerja yang menjadi milik penuh seorang lelaki sahaja. Adakah kedua orang pekerja itu sama kesudahan hidupnya, outcome kerjanya? Hal yastawiyani mathala, maka demikianlah contoh yang dibawa oleh Nabi Yusuf kepada pemuda-pemuda, 2 orang teman yang merupakan banduan itu yang telah saya ceritakan tentang mereka ini dalam kitab-kitab tafsir. Sebagai contohnya tafsir Hadaiq Qurawi wa Raihan mengatakan bahawa nama 2 orang pemuda itu, seorang Surham, seorang lagi Burham, ataupun nama lainnya dipanggil juga, beliau ini merupakan seorang khabas dan seorang lagi merupakan syarabi. Syarabi ni makna pemberi minum. Seorang merupakan khabas, iaitu pemberi makan. As-saqi adalah syarabi, iaitu pemberi minum, dan seorang lagi merupakan seorang pemberi makan, khabas, pembuat roti, penguli roti. Jadi apa yang telah kita lihat, perbezaan yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf itu untuk
sebagai permulaan mukadimah kepada dakwahnya, mengajak dua orang pemuda ini supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang ayat yang ke-41. Tuan boleh lihat pada muka surat 580. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibai sijni amma akhadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayusabu fata'kulu tayru min ra'si qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan beri minum tuannya dengan khamar, adapun seorang lagi akan disalib lalu burung memakan sebahagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Jadi Yusuf berkata kepada dua orang teman banduan itu, hai kedua temanku, iaitu mimpi yang kamu tanya kepada aku, dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, sebahagian mereka mengatakan, contohnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu bukan mimpi betul, mimpi yang dia ada-adakan. Tahalama, mereka mengada-ngadakan cerita. Seorang yang mengada-ngadakan cerita dalam hukum Islam, hukumnya adalah haram, dosa besar. Nanti di akhirat Allah SWT akan menyuruh dia untuk menyambung dua helai rambut dan dia tidak akan dapat melakukannya. Seorang yang mengatakan dia bermimpi melihat sekian-sekian, diceritakan kepada orang, kalau mimpi itu mimpi biasa pun hukumannya begitu. Bayangkan kalau seorang mendakwa mimpi dengan Rasulullah SAW padahal dia tidak melihatnya. Alangkah besarnya pendustaan yang dilakukan itu. Kalau kita menceritakan mimpi yang tidak berlaku dan tiada berkaitan dengan Rasulullah SAW pun hukumannya besar di sisi Allah, iaitu di akhirat nanti akan disuruh untuk menghubungkan dua helai rambut. Ini kan pula kalau seorang mendakwa mimpi melihat Rasulullah SAW padahal itu tidak berlaku dalam hidupnya. Jadi setengah pendapat mengatakan mereka ini mengada-ngadakan cerita itu, seperti riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Manakala yang lain mengatakan memang benar-benar mereka bermimpi. Maka Nabi Yusuf AS mentakwilkan mimpi itu dengan mengatakan bahawa yang memerah anggur itu nasibnya beliau akan dipilih untuk menjadi orang penting dalam istana, diambil. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa orang ni yang mula-mula berkata kepada raja bahawasanya minuman itu diracun, jangan minum tuanku. Kemudian bila dia cakap begitu, barulah pembawa makanan, penyedia makanan itu berkata kepada raja, jangan makan, dalam makanan itu ada racun. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, ataupun setengah pendapat lain mengatakan bahawa yang bawa minuman itu berkata kepada dia, jangan makan, makanan itu ada racun. Maka minuman itu disuruh oleh si raja untuk diminum, tidak apa-apa, menandakan minuman itu memang tidak racun, yang racun itulah makanan. Tapi bila disuruh kepada pembawa makanan itu untuk makan sebahagian dari makanan itu, dia tidak mahu. Dia beri makan pada binatang ternak, kuda ataupun bagal ataupun unta, barulah binatang itu mati, barulah ternyata apa yang dikatakan oleh pembawa minuman itu benar. Maka pembawa minuman itu telah mendapat kerajaan di sisi raja, dia dikeluarkan dan diberi keampunan, manakala yang membawa makanan tidak mahu merasai makanan itu, dia dihukum bunuh. Ini yang ditakwilkan mimpi itu oleh Sayyidina Yusuf AS. Jadi yang mimpi memerah anggur itu, dan saya telah terangkan tuan, ini merupakan satu bab daripada majaz. Bila mengatakan memerah arak, dimaksudkan memerah anggur. Tapi setengah pendapat mengatakan bahawa anggur dipanggil sebagai arak di setengah tempat, seperti di Oman dan tempat-tempat tertentu dalam kaedah bahasa orang Arab. Tapi Yusuf tidak mahu menyebut secara tegas siapa yang dimaksudkan agar tidak membuatnya berduka. Jadi Nabi Yusuf AS menyebut secara umum, ya sahibai sini amma akhadukuma fasqi rabbahu khamra. Wahai dua orang teman dalam penjara, seorang itu akan memberi minum pada tuannya, iaitu raja, dan seorang lagi akan dihukum bunuh. Oleh kerana itu Yusuf tidak menjelaskan dengan kata-kata selanjutnya, wa amal akharu fayuzabu fata'kulu tayru min ra'si. Adapun yang seorang lagi akan disalib lalu burung akan makan sebahagian daripada kepalanya, iaitu untuk orang yang mimpi bahawa dia membawa roti di atas kepalanya, memberitahu kepada mereka berdua bahawa perkara itu sudah pun ditakdirkan. Demikian yang akan pasti terjadi. Kerana mimpi seseorang itu merupakan yang akan pasti terjadi. Kerana mimpi seseorang itu merupakan nasibnya selagi belum ditafsirkan. Bila sudah ditafsirkan, maka itu yang terjadi. Seperti sabda Nabi SAW, seperti burung, bila ditakwilkan berarti burung itu sudah pun turun, maka perkara itu pasti akan berlaku. Cuma ada satu kemusykilan dalam ayat ini, seperti disebut dalam Al-Kashaf, bila Allah Taala menyatakan dalam ayat ini, qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, maka diputuskan perkara yang kedua kamu telah menanyakan kepadaku. Ada dua mimpi ditanyakan, tapi mengapa Allah menggunakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan? Kenapa Allah tidak menyebut dua perkara ditanya, tapi dalam bab ini qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Insyaallah saya akan jelaskan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.